ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. Okey, saya ulang sekali bagi teman tiga faujan. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'. Baik, Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama sekali lagi pada pagi yang penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh dengan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, marilah sekali lagi sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini sekali lagi masih lagi diberi ruang kehidupan kepada kita, masih lagi diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberi nikmat kesihatan yang baik, kita boleh berjalan, alhamdulillah. Masih lagi boleh melihat lagi, boleh membaca lagi, boleh berfikir lagi, makan dan minum dan sebagainya. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulakan kuliah ini, sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Al-Fadil Tuan Guru Almarhum Haji Zakaria bin Ahmad yang telah pergi meninggalkan kita. Moga-moga beliau ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang soleh bersama dengan nabi-nabi dan para wali, insya-Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita sambung surah Yusuf yang kita bincang berkaitan dengan talaqi dan juga sedikit tadabbur. Muka surat 237 surah Yusuf juzuk yang ke-12 ayat yang ke-15. 237 ayat yang ke-15. Muka surat sebelah tu yang paling atas sekali. Baik, kita seperti biasa kita mulakan dengan sedikit tahsin ataupun tajwid terlebih dahulu, dan kemudian kita akhirkan sedikit ringkasan makna bagi ayat yang telah kita bincangkan. Jadi untuk permulaan, tuan-tuan dan puan-puan boleh ikut saya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم
بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وأوحينا إليك لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق قالوا يا أبانا إنا ذهبنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل جميل والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. Baik, kita kembali kepada ayat yang ke-15. Kita tengok sikit tajwid dan juga tahsin. Baik, yang pertama sekali adalah huruf fa. Huruf fa, yang ini sebagai biasalah, kebanyakan kita pun tak ada masalah dah di sudut sebutan huruf fa. Dia gigi bawah kita akan bertemu dengan bibir atas. F. Jadi kalau kata kita tidak ada gigi bawah, agak sukar sikit lah, sebab dia akan keluar angin terlebih. Tapi tak apa, kalau yang tak ada gigi pun kita sebut sekadar mana yang kita mampu, asalkan dia bunyi lebih-lebih kurang tu, dia okey, tidak ada masalah. Baik, lam di situ ada wajibul gunnah. Mim bertasydid, kita akan panjangkan, lebih kurang 2 ataupun 3 harakat pun sebahagian pandangan membolehkan, tidak ada masalah. So kalau 2 falamma itu 2 lebih kurang. Tapi kalau 3 panjang sikit lah. Falamma jadi terpulang kepada tuan-tuan. Nak tekan lebih sikit pun tidak ada masalah, asalkan dia ada dengung dia. Dengung ni senang saja, dia mesti main ikut hidung. Kalau tuan-tuan masa kita duk bertasydid tu, kita duk tasydidkan mim, kita tutup hidung, dia tak boleh nak pi. Kalau tak boleh pi tu, maksudnya betul lah kita punya runah kita. Tapi kalau tutup hidung pun duk bunyi lagi, itu dia bunyi kot lain lah. Saya rasa mungkin dia keluar kot mulut dan sebagainya. Dengung dia tak akan keluar kot mulut. Dia akan keluar melalui kita punya hidung kita. Dan termasuk dia main kot hidung tu ketika mana mim, contoh mim sukun. Yang ni pun mungkin orang tak perasan, tapi saya mungkin terang dah sebelum-sebelum ni. Contoh macam kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dia ada belakang tu. Tu mim sukun tu. Kita berhenti, dia akan jadi mati mim tu. Maka bila mati, dia mesti ada dengung juga, tapi dia tak sama macam ni.
Dia tak sama dengung 2 harakat ni, tetapi dia akan mai sikit. Jadi tanda dia nak mai tu, tuan-tuan akan rasa kat hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mai ikut hidung tu baru tepat lah. Tapi kalau tak rasa mai ikut hidung tu, belum lagi. Tuan-tuan bagi mai sikit. Tetapi ada sebahagian orang dia buat terlebih ya. Umpamanya dia sebut Ar-Rahim, dia panjang. Itu tak boleh. Itu dia dah sama macam tasydid. Dia tak akan sama dengan tasydid. Tasydid dia lebih panjang, dia punya dengung dia. Dengung sama tapi lebih panjang, pendek saja. Baik, kemudian sedikit lahjah lah. Falamma, ma bukan ma. Kalau ma itu lahjah Melayu lah. Tidak ada masalah. Kalau kita boleh ubah, silakan, tidak ada masalah. Falamma, ma bukan ma. Ada beza tu no. Ma dengan ma. Ma ta ja itu Melayu. Ma ta ja sa la. Semua dia akan condong sikit. Condong hanya sedikit sajalah. Sedikit saja. Dia tak boleh kita condong lebih. Kalau condong lebih, dia akan jadi falamme. Kalau me itu lain. Itu dah bunyi lain. Okey, baik. Kita sambung lagi. Falamma dhahabu dha. Tuan-tuan, huruf zal mesti kena lembut habis lah. Huruf zal mesti kena lembut habis. Di mana kita punya hujung lidah kita tha. Kita hujung lidah kita, lidah kita yang bahagian hujung sekali ni, dia akan kena kepada ujung gigi atas. Ni gigi atas, ujung ni. So ujung bertemu ujung. Penjuru bertemu penjuru. Penjuru lidah ujung bertemu dengan hujung gigi. So lidah kita akan letak gigi atas lah. Tha. Huruf tha pun sama, yang titik 3. Huruf tha pun sama. Huruf za pun tempat yang sama. Za tu za yang titik tu, tempat yang sama dengan huruf zal. Huruf tha titik 3 tu dengan huruf za titik 1 tu tempat yang sama. Cuma bezanya adalah bunyi ketebalan sajalah. Kalau huruf za dia bunyi o. Kalau huruf za dia bunyi biasa aja. Lidah kita pun akan turun. Huruf tha itu lagi lembut lah. Lagi lembut. Itu dia punya beza dia antara ketiga huruf tu. Baik, kemudian Zahabu, ha tu pun mesti kena dalam. Kita kena dalam kita punya sebutan kita. Sebab ha dia mai daripada tengkok kita, dia mai daripada rengkung kita, mesti dalam. Kat mana ni kita ha ni, maka ada sebahagian pandangan menyatakan di kita punya biji halkum kita ni di area-area bawah sikit daripada situ sahaja. Di sinilah. Tapi dia akan rasa sampai bawah sebenarnya. Dia gegaran tu sampai bawah. Apabila kita sebut ha, dia akan rasa gegaran. Tapi kebanyakan kita memang sebut tu tak sampai lah. Dia akan sampai kadang-kadang di atas ni je. Di kita punya di bahagian pangkal ataupun hujung tengkok kita. Kita akan sebut ha. Kalau ha itu belum sampai lagi. Dia ha. Falamma dhahabu ha. Terbaskan suara kita, dalamkan suara kita, baru dia akan sampai. Okey, baik. Sini tidak ada hukum apa lagi. Falamma dhahabu bu. Macam tu. Itu bu, itu mat asli lah. Mat asli. Cuma kadang-kadang orang tanyalah kepada kita, dia kata, ustaz, pasal apa yang orang pilih letak alif tu, dia kata selepas daripada waw tu. Kalau tuan-tuan perasan, zahabu tu lepas ba tu ada waw dan kemudian ada alif. Dan alif tu kalau mana-mana mushaf dia akan letak tanda kosong. Bila maksud tanda kosong ni, dia alif tu tidak berfungsi sebenarnya. Tidak berfungsi tu dari sudut sebutan. Lafaz tu memang tak ada. Kita nak lafaz dia tak akan bunyi alif. Jadi bila mana tak ada fungsi di sudut lafaz, maka ulama letak kosong. Jadi orang tanya, kalau kata tidak ada fungsi, maka kenapa dia yang mula menulis ni, iaitu Sayyidina Osman lah. Sayyidina Osman berserta dengan AJK beliau, jawatankuasa yang tulis Quran balik pada ketiga zaman tersebut. Maka kenapa Sayyidina Osman suruh dia tulis alif tu? Sedangkan tidak ada fungsi dari sudut sebutan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dia penulisan yang dibuat oleh zaman Sayyidina Osman ni, dia ada berupa sebab dan justifikasi yang tertentu lah.
No? Dia bukan saya saja. Kalau tuan-tuan perasan pada tempat-tempat yang lain pun kadang-kadang tak ada tanda kosong pada kita tak sebut. Contoh macam ni lah. Yang ni memang selalu kita jumpa kalau jenis macam ni. Maka apa tujuan dia, tuan-tuan dan puan-puan? Maka ia sebenarnya dia mengikut kaedah penulisan dalam bahasa Arab yang biasalah pada ketika tersebut. Di mana apabila dia nak membezakan, apabila diletakkan alif tu, dia nak membezakan waw yang sebelum alif tu, sama ada waw tu asal kalimah ataupun waw itu mai dalam bentuk kita kata kalau bahasa Arab ni dipanggil sebagai waw jamak. Waw jamak ni dhamir kata ganti nama yang merujuk pada ramai. So waw tu zahabu tu, waw tu dia merujuk pada ramai depa. No? Jadi waw tu bukan asal kalimah. Asal kalimah binaan kalimahnya adalah zahaba saja. Zal ha dengan ba. Waw tu hanya orang panggil huruf luak mai masuk. No? Jadi nak membezakan antara huruf luak masuk pada kalimah asal dengan huruf asal kalimah, maka Sayyidina Osman dan orang Arab pada ketika tersebut dia orang letakkan alif untuk membezakan waw tu waw asal kalimah ke atau waw yang baru masuk daripada luar. Macam tu. No? Jadi kalau biasanya kalau waw yang waw yang berbentuk mai luar daripada kalimah ini, biasa dia orang akan letakkan alif tersebut. Itu antara tujuan dia lah. Dan apabila dia tak ada fungsi, maka ulama letakkan tanda kosong tersebut. Sayyidina Osman tak letak tanda kosong tu. Pada zaman Sayyidina Osman memang tak ada tanda kosong. Maka zaman selepas daripada tu baru letakkan tanda kosong untuk mudahkan kita lah. Sebab kalau tak ada tanda kosong, kita akan baca zahabua lah, seolah macam tu. No? Okey, baik. Kemudian kita sambung lagi. Baik, falamma dhahabu bihi itu maksilah. No? Maksilah qasirah orang panggil. Maksilah qasirah ataupun dia sebenarnya asalnya maksli juga sebenarnya, tapi dipernamakan dengan nama yang lain kerana dia ada hal dhamir di situ. Baik, kemudian ya tu ya kecil. Saya pun dah maklum dah sebelum ni, ya tu dipanggil sebagai ya maqusah. No? Ya maqusah. Ya yang diterbalik ekor dia. Asal kita tulis ya biasa tu. No? Ya yang ditarik ekor dia pi ke belakang. So orang panggil ya maqusah min ain qaf waw sad. Baik, kemudian wa ajma'u ay wa ajma'u situ ada qalqalah situ. Qalqalah. Baik, qalqalah ni bagaimana kita nak sebut dia adalah tuan-tuan lalu sahaja. Wa ajma'u ajma. Sebut gitu no. Ajma. Sebut gitu. Kalau kata sebahagian orang dia macam tahan zat, no? Dia tahan. Itu dia tidak sesuai sebenarnya dengan qalqalah yang berada di pertengahan kalimah ini. No? Qalqalah yang berada di akhir kalimah macam kita akan jumpa lagi, ghayabatil jub tu, itu boleh. Itu kita akan tahan lagi. No? Yang ni dia tak ada tahan apa, dia terus jalan saja. Wa ajma'u macam tu sebutan dia. Okey, baik. Kemudian diikuti dengan majais lah di situ. Wa ajma'u ini rapat bawah tuan-tuan dan puan-puan, no? Apabila kita idgham dengan ya ni, kebanyakan orang disebut macam mana? Wa ajma'u kalau ai tu dia tak rapat lagi. Dia kena ai sampai yi tu. Sampai tu baru betul. No, masa duk yi tu dengung dua harakat. Wa ajma'u samalah. Pada kalimah apa-apa pun kalau ya sukun ni dia memang kena rapat bawah. Contoh wa may dia tak boleh wa may. Kalau wa may itu dia belum rapat lagi dia punya idgham dia, tuan-tuan dan puan-puan, no? Itu kena jagalah untuk kita ketepatan sebenarnya, no? Tapi kalau kita tak mampu pun tak apalah, tak ada masalah, no? Kalau boleh bagi rapat. Itu sebutan yang sebenar lah. Okey, kemudian kita jumpa qalqalah lagi. Qalqalah yang sama juga. Yaj'alu bukan setengah orang dia sebut yaj'alu tak apa nak sesuai lah. Yaj'alu ain tu bagi dalam, no?
Kalau dalam kita baca dalam sembahyang contoh, surah contoh kita baca ayat ni dalam sembahyang lepas pada Fatihah, kalau kita ada sebut hamzah, yaj'alu, tuan-tuan, dia akan batalkan sembahyang ataupun tidak? Jawapannya tak batal. Kerana apa? Surah selepas daripada Fatihah hanya sunat saja. Tetapi sebaik mungkinlah apabila kita baca Quran ni, kita perlu semak dululah sebelum kita baca. Kita semak dulu ayat-ayat yang mana yang huruf yang kita rasa tak betul itu, kita semak dulu. Tapi kalau Fatihah dia tak ada kompromi lah tuan-tuan dan puan-puan, walaupun adalah pandangan-pandangan yang ringan sikit tu. Tapi apabila dia berubah huruf, berubah baris yang mengubah makna, maka dia akan batalkan sembahyang. Kalau kita tak tahu tak apalah. Tapi kalau kita tahu, dia akan batalkan sembahyang. Itu agak bahaya sikit lah. Baik. Jadi daripada ayat-ayat ni lah kita akan betulkan. Dia akan terbiasa. Apabila baca Fatihah tu dia akan terbiasa lah. Apabila sebut Ain contoh macam sini kita berlatih Yaj'a, maka bila sebut Iyyaka pun dia akan jadi elok lah biasanya. Baik. Kemudian yaj'aluhu fi ghayabatil jub, ghain. Tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan orang kadang-kadang dia tak tebal situ. Fi kalau ra itu belum tebal lagi, dia kena ra. Gitu. Fi ghayabatil jub. Yang ni kena tahan sikit. Sebab ini qalqalah kubra orang panggil, yang paling besar lah, qalqalah akbar lah kita kata, yang paling besar sekali. Ghayabatil jub, macam ada tahan sat. Jub. Lepas tu baru lepas gitu Kalau kita buat macam ni, dia akan tak sama lah dengan qalqalah biasa. Dia akan sama dengan qalqalah biasa. Ghayabatil jub, itu dia sama dengan qalqalah yang tak tasydid. Jadi nak bezakan antara kedua tu, maka bunyinya agak berlainan. Apabila bertasydid dia agak berlainan. Jub, macam tu. Watab, sama tu. Al-haqq, tu sama dia punya secara apabila bertasydid. Cumanya tuan-tuan kena ingat juga, apabila bertasydid, apabila qalqalah, dia bila kita lepas tu, dia tak boleh B-E-K tak boleh. B-E-K, macam ada hamzah belakang tu pula. Tak boleh tu. Dia kena B-E saja. Saja, bukan tu tuan-tuan nampak dengan dia bunyi saja, B-E saja. Dia bukan B-E-K. Kalau B-E-K tu dia agak kurang tepat lah, walaupun orang tak perasan sebenarnya. Dia bunyi ke orang tak perasan. Jadi kalau orang dengar betul-betul tu orang perasan lah. Jadi sebutannya ghayabatil jub, dia saja. Macam tu. Dia tak akan bunyi macam ni. Ghayabatil jub. Dia nampak jelas dia punya hamzah tu. Itu kurang tepat. Tapi kalau kurang sikit tu okey lah. Sebab kita kena dia terlepas juga dia punya sebutan tu. Tapi kalau kita dah tahu, kita cubalah dia punya kurangkan dia punya bunyi hamzah tu. Biasa akhir ayat lah. Akhir ayat biasa akan dia berlaku benda-benda tu. Okey, baik, sikit lagi. Wa auhai au. Yang ni au ni juga selalulah saya sebut di sini, iaitu setengah orang dia sebut au, wa auhai au. Kalau au itu dia Melayu sebenarnya bunyi dia. Dia bunyi dia wa au, au dengan au. Au kecilkan mulut sebenarnya. Kecilkan mulut au. Au bukannya au. Kalau au itu Melayu. Ni au. Wa auhai, hai rapat bawah juga, bukan hai. Kalau hai tak rapat lagi. Dia hai. Haina wa auhaina ilai rapat juga. Ilaihi latunabbi'an, dengung dua harakat. Itu wajib gunah juga. Latunabbi'annahum itu orang panggil ikhfa syafawi, tuan-tuan dan puan-puan. Ikhfa syafawi kita kena dengung lah. Terpulang lah, kita nak tutup mulut pun tak apa, tak ada masalah apa. Nak rapat bibir pun boleh. Nak buka renggang sikit selai retas pun tidak ada masalah. Ada juga pandangan yang kata rapat tapi tak tekan pun ada. Rapat bibir tapi tak tekan. Ada yang kata rapat dan tekan. Tiga pandangan lah. Kalau kesimpulannya untuk mim mati bertemu dengan ba ni, tuan-tuan boleh rapat dan tekan.
hum bi, ataupun tuan-tuan letak aja bibir tu kita letak hum bi, tu yang kedua. Yang ketiga adalah yang biasa kita duk mengaji di Malaysia, kita renggang sikit, selai retas orang panggil, no, hum no. Jadi kalau renggang ni kena belajar betul-betul lah, takut dia silap tu maksudnya dia pergi renggang lebih. Kita duk rasa macam selai retas tapi dia pergi lebih kadang. Bila pergi lebih kadang takut dia bunyi macam V tu. Hum tu dah lebih tu tuan-tuan, no? Dia dah lebih, renggang lebih. Jadi sebaiknya kalau yang mudahnya tuan-tuan dan puan-puan adalah kita rapat, tak tekan pun tak apa, no? Rapat tapi tidak tekan, Okey. Bi amrihim, bukan him, him. Bi amrihim hadza, bukan ha, ha. Hadza bukan za. Hadza wa hum, bukan hum, dia hum. H-U-M, bukan H-O-M, no? Hum kurang tepat. Hum itu lebih tepat lah. Wa hum la, bukan la. La yash, yang ni bunyi shin. Yash'urun, ain. Kita jelaskan, Okey, baik. Kemudian ayat selepas tu kita laju-lajulah tuan-tuan, Saya terang yang mana yang penting je. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. Macam biasa juga tadi, mak wajib banyak tu, wajah mak wajib, tu mak jaiz, Aisyah tu mak wajib, Yab sama juga, itu qalqalah. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiq, itu qalqalah. Qalqalah ni dia tak ada tasydid, so boleh kita sekali jalan saja, maksud tak perlu tahan-tahan lah. Wa tarak, masa sebut kaf, masa angin keluar sikit lah. Ak, no, ak tu mesti kena ada sikit, tapi tak payah banyak lah. Wa tarakna yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhi'b. Yang ni tuan-tuan, yang ni kena sukun hamzah bagi habis lo. Zi, lepas tu baru bunyi ber tu. Dhi'b. Macam tu. Zi, sukun hamzah tu bagi habis, kemudian baru bunyi ber tu. Ber qalqalah tu lah. Dhi'b. Macam tu, Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Okay, habis ayat tu, ayat akhir. وجاءوا على قميصه بدم كذب. Ini pun qalqalah juga, banyak qalqalah kita jumpa, قال بل سولت لكم أنفسكم أمركم. Ini pun ada gunnah sikit lah pada mim sukun tadi, macam kita terang tadi. Kum am, mai ikut hidung sikit, fasabrun jamil. Wallah, wa tu bukan kurang tepat sikit, wa dia wa. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Selesai alhamdulillah, tuan-tuan. Kita dapat satu ayat tadi, prinsip pun dah okey lah, dia lebih kurang saja. Baik, kita tengok sikit dia punya ringkasan makna lah. Bulan yang lepas ataupun kuliah sesi lepas, kita dimaklumkan tentang kebimbangan Nabi Yaqub alaihi salam. Kan adik-beradik Nabi Yusuf ni dah bawa Nabi Yusuf keluar. Jadi Nabi Yaqub kata, kalau ayat 14 tu, takut-takut Nabi Yusuf ni dimakan oleh serigala. Jadi Nabi Yaqub bimbang lah. Tapi last sekali Nabi Yaqub benarkan adik-beradik ataupun abang-abang Nabi Yusuf ni bawa dia keluar, tak ada masalah. Jadi depa pun falamma zahabu, maka tak kala mana zahabu ni mereka pergi. Zahaba ni pergi bawa lah. Zahabu bihi, pergi bersama dengannya Nabi Yusuf alaihi salam, bawa pergi lah. Okey, baik. Kemudian depa pun ringkas ceritalah lepas pada dah main makan apa semua, tuan-tuan dan puan-puan, ringkas ceritanya. Wa ajma'u, dan mereka pun bersepakat ataupun kita kata berpakat ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub. Mereka bersepakat untuk menjadikan Nabi Yusuf ni ataupun untuk meletakkan Nabi Yusuf ni di dalam ghayabatil jub. Di dalam apa, tuan-tuan?
di dalam kita kata perigi, untuk melepaskan dia di dalam perigi. Itu dia punya makna dia. So cerita bahasa mudahnya, mereka tahu dia dalam perigi lah. Nabi Yusuf AS dilempak masuk. Tapi katanya dalam kitab-kitab tafsir ni, perigi itu tidak dalam. Tapi tak dalam pun Nabi Yusuf tak boleh nak naik. Sebab tidak ada pemegang dan sebagainya. Sebab apa dia orang cari perigi yang tidak dalam sangat? Kerana dia orang pun ada belas kasihan juga, no? Kerana mereka mengharapkan ada pedagang-pedagang yang singgah situ nak minum air, boleh ambil Nabi Yusuf AS. So kalau tahu dalam tu mungkin dia akan meninggal dan sebagainya lah. Dan ada juga cerita, no? Tapi benda ni lebih pada Israiliyat lah mungkin, boleh jadi betul tak betul. Katanya telaga tu ialah tak dalam, tetapi bila dia orang lempak masuk tu, kalau kata orang biasa mungkin akan matilah. Bila dah jatuh dalam tu, macam kita jatuh bangunan tinggi, tapi katanya di pertengahan sebut malaikat sambut Nabi Yusuf AS. Wallahualam lah. Ini kita kata Israiliyat, dia boleh jadi betul, boleh tak betul. Tapi kita boleh ceritalah, tidak ada masalah. Baik, kemudian wa auhayna, bila Nabi Yusuf sampai di dasar tu, wa auhayna ilaih, maka Allah kata kami mewahyukan, kami itu Allah lah, kami mewahyukan ilaihi, kepada Nabi Yusuf AS. Maksudnya wahyu di sini bukan wahyu yang macam Nabi Muhammad, Nabi SAW terima ni. Dia lebih pada ilham. Sebab Nabi Yusuf belum menjadi Nabi lagi pada ketika ini. Jadi lebih pada ilham. Ilham sampaikan kepada fikiran Nabi Yusuf. Latunabbi'annahum bi'amrihim haza wahum la yash'urun. Apa maksud dia tuan-tuan dan puan-puan? Latunabbi'annahum, sesungguhnya kamu wahai Nabi Yusuf alaihissalam akan memberitahu kepada mereka bi'amrihim, dengan perkara ni yang mereka lempak Nabi Yusuf masuk dalam ni. Sesungguhnya kamu, Nabi Yusuf akan cerita balik pada masa akan datang. Cerita ni berlaku pada bila tuan-tuan? Ketika mana Nabi Yusuf dah diangkat jadi raja, kan adik-beradik Nabi Yusuf main mengadap. Mereka tak tahu lagi kata Nabi Yusuf raja tu rupanya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf bercerita balik, kata dulu ada adik-beradik lempak dan sebagainya. Lepas tu dia boleh teringat balik pada ketika tu. Tu di akhir-akhir surah lah, ni cerita tu. Jadi Allah dah sampai dah kepada Nabi Yusuf bahawa Nabi Yusuf akan cerita balik perkara ni kepada adik-beradik tu pada masa akan datang. Macam tu, no? Baik, wahum la yash'urun, padahal mereka pada ketika tu mereka pun tak tahu. No? Pada ketika daripada berjumpa Nabi Yusuf ketika duduk dalam istana tu, mereka pun tak tahu kata Nabi Yusuf tu merupakan saudara kandung mereka. Sehingga Nabi Yusuf cerita balik, boleh tahu, oh ni Nabi Yusuf AS, no? Okey, baik. Kemudian bila dah mereka tahu apa semua, mereka baliklah. Waja'u abahum, dan mereka pun datang balik kepada ayah mereka, iaitu Nabi Yaqub AS, Aisyah, pada waktu malam. Dalam tafsir kata biasanya mereka keluar balik petang. Tapi ni balik pada waktu malam. Maka ulama pun macam terdetik lah, kenapa mereka balik pada waktu malam. Maka ulama bagi sebab ni boleh jadi betul ijtihad lah para ulama. Antaranya menyatakan apabila orang buat salah ni, dia akan balik pada waktu malam. No, orang mencuri pun pada waktu malam. Balik pada waktu malam mungkin cahaya yang sama-sama ni, jadi mereka menganggap bahawa bila orang buat salah ni muka akan lain. No, muka takut-takut tu mungkin ada. Jadi apabila dalam keadaan gelap bertemu dengan Nabi Yaqub, ayah mereka, so ayah mereka tak nampak sangat muka mereka yang muka bersalah tu. Seolah macam tu, no? Itu disebutlah dalam tafsir. Ya berkun, dan mereka berpura-pura teriak, menangis. Mereka kata Nabi Yusuf ni dah makan serigala apa, mereka menangis cerita ayah mereka. Jadi mereka kata apa ayah mereka? Qalu ya abana, wahai ayah kami, inna zahabna, sungguhnya kami bawa Nabi Yusuf pergi nastabiq. No, nastabiq ni kita nak terjemah apa yang sesuai sikit. Disebut sini berlumba-lumba berburu. Maksudnya mereka ada aktiviti lah, buat permainan ke berburu dan sebagainya. Wa tarakna, dan satu ketika tu kami tinggalkan Nabi Yusuf alaihissalam inda mata'ina, dengan barang-barang yang kami tinggal, kami pergi tempat lain. Pergi cari barang ke dan sebagainya, tinggal Nabi Yusuf. Fa'akalahu zib, dan Nabi Yusuf ni dimakan oleh serigala. Ni cerita saja, Nabi Yusuf tak dimakan oleh serigala. Dia cerita saja. Wa ma anta bimu'minin lana, dan pastinya anta, kamu wahai Nabi Yaqub, ayah kami, bimu'minin lana, kamu pasti kamu tak percaya dengan kami. Mereka pun tahu ayah mereka tak percaya dengan mereka. Walau kunna sadiqin, walaupun kami betul, kami cerita betul, tapi
Mungkin ayah tak percaya. Seolah macam tu. Ayah tak percaya. Kami cerita betul. Seolah macam tu lah. No? Kemudian, mereka nak bagi betul lagi. Mereka punya cerita bohong ni. Waja'u ala qamisih. Maka waja'u, mereka bawa datang kepada ayah mereka. Qamisih. Baju kemeja, baju Nabi Yusuf AS. Bidamin kazib. Dengan darah yang bohong. Maksudnya, mereka pergi sembelih serigala mana-mana. Bubuh kat baju tu. No? Tapi baju tu, tuan-tuan dan perempuan tu, kalau ikut dalam tafsirnya, baju tu tak terkoyak. Hanya ada darah saja. Jadi dikatakan Nabi Yaqub dia dapat tahu depa punya pembohongan tu, kalau kata dimakan oleh serigala, sudah pasti baju tu akan koyak dan sebagainya. Tapi baju tu elok tapi ada darah. Jadi selepas daripada Nabi Yaqub pun dah tahu, tapi Nabi Yaqub tak bagi tahu secara direct lah, kata dah tahu. Cuma Nabi Yaqub sindiak sajalah depa. Nabi Yaqub kata, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nabi Yaqub kata, sawalat ni kita boleh terjemah macam taswil lah. Seolah macam dia orang ni macam nak menganggap benda yang terjadi, benda buruk tu, dia orang anggap macam benda baik. Maksudnya dia petipu lah. Dia petipu. Maksudnya dia cerita seolah cerita baik lah. Cerita baik. Padahal di sebalik tu sebenarnya dia bohong. Jadi Nabi Yaqub dah boleh tangkap lah bahawasanya diri mereka itu anfusukum. Diri mereka itu telah pun kita kata menipu lah. Ataupun cerita benda yang tak betul. Cerita benda yang tak betul. Kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Yaqub AS, fasabrun jamil. Allah kata sabar itu adalah satu benda yang sangat cantik. Ini satu ayat yang kita boleh pegang lah. Sabrun jamil. Sabar itu benda yang sangat cantik. Wallahu al-musta'anu, dan wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah tempat al-musta'an untuk diminta pertolongan. Apa-apa saja berlaku, Allah adalah tempat untuk diminta pertolongan. Ala ma tasifun, di atas mereka sifatkan, mereka cerita tu, apa-apa yang mereka cerita tu Nabi Yaqub pun tak boleh buat apa. Nak kata betul tak betul pun, yalah Nabi Yaqub mungkin boleh kesan tak betul, tapi nak terus sanggah dia orang kata tak betul, tak boleh juga. Kena yalah anak-anak dan sebagainya. Jadi Nabi Yaqub hanya menyatakan Allahul musta'an. Allah saja yang kita minta bertolong. Maksud Allah saja yang tahulah apa benda yang sebenarnya yang berlaku. Baik, itu sahaja dia punya cerita setakat ni. Dan akan datang barulah Nabi Yusuf AS diselamatkan oleh pedagang lah yang lalu di situ. Jadi alhamdulillah selesai kita punya pengajian pada hari ini. Tahsin dan juga tajwid serta tadabbur sedikit ataupun ringkasan makna untuk ayat yang telah kita baca ni, insya-Allah. Insya-Allah kita jumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Moga-moga bermanfaat kelas pada pagi ini, insya-Allah. Dan selepas ni kita akan sambunglah dengan sesi talaki katanya untuk secara perseorangan individu, terpulanglah, tidak ada masalah. Jadi talaki individu ni dia lebih kepada untuk perbetulkan bacaan. Tuan-tuan baca, saya semak, saya dapat tangkaplah sikit apa bacaan-bacaan tuan-tuan yang mungkin ada kelemahan dan sebagainya, maka kita boleh betulkan. Tapi dia tidak ada paksaan. Maksudnya kerana ada sebagian orang dia tak selesa membaca depan orang. Ada sebagian orang, ada orang dia suka sorang-sorang menghadap tok guru. Itu tak ada masalah. Sebab kita pun ramai di sini, mungkin ada yang tak selesa, mungkin boleh dengar saja, tak ada masalah. Tak baca pun tak apa. Dengar saja pun tidak ada masalah. Okey, jadi saya akhiri dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.